Kalau nak tahu di mana saya akan menyiasat kali ini, teruskan bersama Ejen Halal. Assalamualaikum. Bertemu kembali kita dalam rancangan Ejen Halal, satu-satunya rancangan yang akan memberikan info kepada anda tentang perspektif halal. Dalam episod kali ini, kita akan bersama-sama menyiasat produk kesihatan yang berasaskan sumber alam semula jadi. Pulau Langkawi bukan sahaja dikenali sebagai pusat percutian, malah juga dikenali sebagai di antara pengeluar produk yang berasaskan hasil sumber lautan. Dan kali ini, bersama-sama kita siasat produk yang berasaskan timun laut. Di belakang saya ini merupakan syarikat Nusantara Maju Enterprise yang merupakan di antara syarikat terbesar pengeluar produk gamat di Pulau Langkawi ini. Nak tahu produk mereka ni halal atau tidak? Ikut saya masuk ke dalam. Di syarikat ini bukan sahaja produk gamat yang telah disiap dijual kepada pengguna, malah di sini terdapat juga di antara herba-herba yang terdapat di muka bumi Pulau Langkawi ini. Terlampau banyak produk yang berasaskan gamat di sini. Jadi kita sebagai pengguna harus tahu bagaimana produk seperti ini dihasilkan. Ikut saya. Assalamualaikum. Salam. Oh, banyaknya produk Kak. Ya. Ini Kak buat sendiri ke apa Kak? Okey, yang ni sebenarnya daripada arwah datuk yang boleh dinamakan warisan saju ni. Tapi arwah datuk dah meninggal, jadi diturunkan kepada ayah Halung lah, ayah saya. Jadi sekarang ni 3 generasi lah. Oh, 3 generasi lah? Yang pertama, yang namanya Saju ni sebenarnya bukan hanya nama diletakkan. Nama sebenar adalah Cadu bin Pajidat, pengasas utama produk gamat Saju ni. Oh, nama? Ya, nama. Saya ingatkan warisan Saju tu warisan yang sejuk-sejuk tak? Bukan? Tak, bukan saji. Oh. Okey, jadi kalau kita tengokkan daripada warisan Saju ni, Saju bin Pajidat adalah macam generasi yang pertama buat. Yang kedua, diturunkan kepada Haji Ahmad bin Saju yang gambar ni. Ini Ahmad bin Saju. Yang ni anak kepada Saju ni lah. Sekarang dua-dua dah meninggal, jadi dia serahkan kepada ayah saya, iaitu Tuan Haji Nur Muhammad bin Ahmad. Jadi 3 fasa lah. Jadi maka bila masa dulu dia hanya keluarkan 2 produk sahaja, iaitu air gamat dengan minyak angin. Tetapi bila zaman dah ke zaman, dia mulakan keluarkan makjun, bam gamat, bam serai. Insya Allah Kak. Boleh pegang, boleh pegang. Boleh pegang lah? Boleh pegang. Oh, ini gamat kan? Ya. Oh, ini yang telah dijemur lah. Ini gamat ni, dia satu jenis ke banyak jenis? Dia banyak jenis. Bila masa hidup, dia ada gamat emas, gamat kuning, gamat merah apa semua kan. Tapi bila dia dah kering macam ni, kita tak boleh nak trace dia yang mana gamat merah, gamat emas apa semua. Oh, saya sumbernya yang halal-halal lah. Ya, halal. Sebab gamat dia hanya duduk dalam laut. Kak, sebenarnya saya datang ni, saya nak beli minyak gamat ni. Ya. Tapi sebelum tu, saya sebagai pengguna, saya nak tahu tentang proses minyak gamat ni. Tapi saya minta izin akak lah, boleh tak saya tengok macam mana kilang akak ni proses gamat? Okey, silakan ikut jalan pintu belakang dan pakai topi, sarung tangan yang disediakan di belakang. Saya pergi, betul ni Kak? Ya, betul. Boleh jumpa dengan orang di belakang nama Amri. Cik Amri? Ya, Cik Amri. Baik, terima kasih. Ya, Saya pergi ya? Ya. Ini adalah tempat proses yang masak minyak gamat ni selama 6 jam lah. 6 jam maknanya berapa hari bang? Dia 3 hari ya kita proses ni. Ni ada
punya ni tempat dia. Jadi bahan-bahan itu apa bang? Bahan-bahan dia kita masuk ni seperti ini lah. Bahan-bahan yang ada sini. Ini bahan dia. Bahan dia bunga lawang, dia punya alba, dia punya kulit kayu manis dengan sota ibu kamak yang kering lah. Bunga lawang, kulit kayu manis. Ni Alba. 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 Ini ibu kamak yang kering yang kita proses dapat minyak kamak ni. Masuk sekali semua dalam. Masuk sekali semua dalam ni. Itulah. Jadi gamak ni keluarkan minyak ke apa? Yang ni tak, yang keluarkan minyak kita masuk ni minyak yang belum ni. Yang kita masuk minyak yang 17 kilo tadi ni. Yang ni dia tak keluar minyak yang Minyak ni. masak? Minyak masak lah. Jadi digaul bersama dia gaul masak sekali 3 lah. hari? Selama 3 hari tu. Dan 6 jam tadi. Lepas tu kita masuk bahan-bahan ni lah. Ni boleh masukkan lah? Boleh. Itulah, kita dah habis sudah ada proses minyak ni. Dalam masa 3 hari tu, kita masuk dalam tung ni lah. Tung yang disediakan lah. Lepas tu kita packing ke dalam makmal lah. Masuk dalam makmal lah? Dia sejukkan, dia packing dalam botol semua lah. Minyak yang kita di dalam sana. Bukan sahaja merupakan syarikat yang terbesar dalam pengeluaran hasil gamat, malah di sini merupakan tempat yang popular untuk pelancong mendapatkan produk yang sebegini. Setelah saya siasat segala pemprosesan membuat produk ini, saya yakin produk ini suci dan halal untuk kita gunakan. Siasat juga. Kesihatan kenalah jaga. Tengok saya dah beli. Kita jumpa di lokasi seterusnya. Terima kasih. Alhamdulillah. Kita pun dah jauh jalan ni, daripada selatan ke utara ke selatan. Sekarang ni saya berhenti kejap, saya nak makan, nak minum. Untuk pengetahuan anda, sekarang ni saya berada di RFC, Radic Fried Chicken, iaitu restoran makanan segera yang dimiliki penuh oleh HPA Industries Sdn Bhd. Dan ini merupakan di antara produk syarikat mereka. Apa-apa pun, jom kita makan. Tadi kita berada di restoran. Sekarang ni saya nak bawa anda masuk ke dalam kilang milik HPA Industries Sdn Bhd. Kilang ini telah beroperasi sejak tahun 1997 dan terletak di Jejawi di Negeri Perlis, Indra Kayangan. Nak tahu apa di antara produk halal yang ada kat sini? Ikut saya. Untuk pengetahuan anda, ini merupakan bilik persalinan pakaian
bagi pekerja untuk menukar pakaian sebelum masuk ke bahagian produksi. Dan sekarang ni, saya akan menukar pakaian saya. Inilah pakaian rasmi untuk pekerja di sini sebelum masuk ke bahagian produksi. Saya agak dalam gaya kan? Tapi sebelum masuk ke sana, kena cuci tangan dulu. Dah bersih, barulah boleh masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana, Iman? Ya, saya. Saya Munir. Okey, baik. Saya baru je daftar untuk masuk kerja hari ini. Okey, baik. Okey. Jadi staf baru, manakala staf baru kita jalan-jalan dululah, tengok macam mana production. Jadi yang pertama sekali kita ke bilik uncang teh. Boleh? Okey, baik. Okey, ini adalah bilik kita buat sachet teh. Teh ya? Panggil sachet. Jadi mesin-mesin ini digunakan untuk kita masukkan teh tu ke dalam dia punya sachet tu. Sachet ni boleh daripada kain tau. Oh, bekas teh tu. Bekas teh, ya. Daripada kain. Kita punya bahan mentah tu akan dimasukkan ke dalam corong tu, mesin tu. Akan keluar masuk dan dalam mesin ni. Daripada situlah kita uncangkan mulai mesin ni. Itulah. Maknanya kain yang kita buat sachet tu, itu tidak membahayakan pada pengguna. Tidak baik pada pengguna. Memang dia food grade orang panggil. Full grade ya? Food grade. Okey. Boleh? Okey, ini proses kita bergerak ke bahagian pengkapsulan ubat. Pengkapsulan. Okey. Okey. Sebelum kita pergi ke bilik pengkapsulan herba, dah kira awak ni adalah bilik pembungkusan dan bilangan teh. Lepas kita dah sachetkan dalam sachet kain tu, kita akan coding dia, kita akan label dia dan kita akan bungkus dia dalam bekas. Semuanya di sini. Semua di sini. Jadi awak boleh masuk tengoklah. Tapi sebelum tu, awak kena pakai glove lah kan, sebab kita sangat mementingkan kebersihan. Sini ya. Okey. Minta awak. Terima kasih. Okay. Dah. Okey, siap. Okey, kita boleh masuk sekarang. Okey, baik. Inilah dia punya bekas dia untuk kita masukkan sachet-sachet teh ni ke dalam bungkusan ni. Ini sudah siap lah. Sudah dalam seal dia. Jadi setelah sebanyak 35 sachet kita letak dalam ni. Jadi kita akan letak silika dalamnya. Silika. Tujuan silika untuk kita maintainkan dia punya tekstur dia, bau dia supaya tidak dipengaruhi oleh kelembapan. Takut nanti kelembapan termasuk ke dalam bekas ni kan, dari segi ialah cahayanya kedai persitaran, storing, rosak herba tu, dia letak silika tu untuk menjelak kelembapan-kelembapan yang dari sekitarnya. Okey, baik. Okey, kita dah selesai dekat bilik sachet labeling, bungkus teh tadi. Ya. Sekarang ni kita berada di dalam bilik penimbangan. Oh, ini penimbang dia. Penimbangan herba-herba yang untuk dikapsulkan nanti. Jadi daripada bilik tadi yang saya tunjuk tadi, bilik bahan mentah, semua bahan mentah yang kita nak kapsulkan, macam herba kita contoh best ni, best untuk herba malek nama dia. Contoh malek, kita akan campurkan herba-herba yang campuran malek tu dalam satu contoh dalam 3 kilo untuk production untuk 3 kilo. Kita timbang di sini. Sini ya. Jadi mesti pastikan sampai 3 kilo ataupun 3.01 pun okey. Dia tak boleh lebih kurang tapi kena lebih sikit. Ya. Lepas kita timbang ni, kita tak bawa keluar ni. Kita nak menjamin kebersihan supaya tidak dijangkiti oleh mikrob ke kuman ke nanti. Kita terus sedut melalui saluran ni. Vacuum ni. Vacuum. Main dia bawa ke bilik sebelah. Bilik kapsul. Bilik kapsul. Dia akan ada satu tempat lagi untuk kita standby herba-herba tu. Okey Munir, tadi kita pergi ke bilik timbang. Sekarang ni kita beralih kepada bilik adun kering. Bilik adun kering ya. Awak nampak ya mesin dalam tu? Oh, yang buta-buta tu kan. Empat segi tu. Di sebelah sini adalah bilik adun. Ini adalah mesin adun. Maksudnya mesin adun. Herba yang daripada bilik timbang tadi kita akan sedut masuk ke dalam ni. Jadi kalau macam bilik berabuk ini, macam mana saya nak tahu yang bilik ni dah bersih ha? Okey, baik. Kita dah ada rekod setiap kali kita bersihkan. Jadi kita tengok di sini tarikh akhir kita bersih bilik ni adalah mesin ni adalah 17/10/2010. Oh, maknanya setiap bilik ada rekod kebersihan. Ada rekod kebersihan. Di kebersihan kan memang dah sangat penting
untuk satu kereta kilang JMP yang terus hadam ni. Oh, alhamdulillah. Kita balik kepada kilang apa? Bagian kapsul. Boleh? Okey. Okey, baik Munif, sekarang kita berada di hadapan bilik pengkapsulan. Bilik pengkapsulan lah. Ya. Tadi ada bilik apa tadi? Bilik Di adun kering. adun kering. Ya, Adun okey. Bagus. Pengkapsulan. Jadi di sini kita ada sebanyak 6 bilik pengkapsulan. Jadi 1, 2, 3 dan seterusnya lah. Jadi kita tengok macam mana staf di dalam tu cara diproses pengkapsulan tu. Dari herba yang kita adun tadi, dia sedut ke bilik-bilik ni. Contoh ni, bilik ni untuk herba ni. So dia akan masuk ke dalam mesin di atas tempat bentungan tu. Tempat kita takung mesin herba tu. Kemudian kapsul dah siap ada di dalam dia punya bekas molding dia. Automatik masuk dalam Molding, molding. dia tu. Jadi staf tu akan kau menggunakan senduk campuran herba tu masuk ke dalam kapsul. Dia punya sebahagian kapsul tu lah. Dan yang bahagian atas tu kita ada penutup kapsul tu. Kan kapsul ada 2 kan? Ada 2. Jadi dia akan kapit. Oh, automatik tutup lah. Kapit, ya, jadi kompres. Kompres dia dalam 2-3 saat dia pegang, buka dan dia akan balikkan. Terus dan untuk Jadi saya nampak Encik Naim, Ya. ini dia punya herba warna perang, yang sebelah sana warna merah jambu, yang sebelah ni lain. Apa lah bilik-bilik dia tu? okey. Setiap bilik ni dia buat proses production herba yang berlainan. Oh. Itu batch-batch yang kita dah letakkan lah. Untuk hari ini untuk batch contoh untuk Malek, untuk Stomake. Okey, untuk herba tu saja, untuk satu bilik lah. Satu bilik. Satu bilik kena betul. Hari tu je. Jadi esok kita buat batch lain untuk herba lain. Maksudnya dia takkan campur. Ya saya. Jadi campur-campuran ni daripada tekstur herba tu sendirilah. Kan? Warna herba tu sendiri. Okey, baik Munif. Jadi rasanya awak dah tahu sedikit lah dan production kilang ni. Tapi okey, untuk hari ini saya tugaskan awak untuk di bilik kepengkapsulan lah. InsyaAllah lepas ni akan datang staf kita akan hantar bahan kering. Baik. Ya, okey, kita awak kerja sekarang. Baik. Terima kasih Encik Naim. Okey, baik. Saya mulakan sekarang. Sila. Sekarang ni saya berada dalam bilik pengkapsulan di mana bahan-bahan mentah yang telah dikisar akan dikapsulkan di sini. Apa-apa pun, kita periksa mesin di sini dulu. Untuk pengetahuan anda, mesin-mesin sini haruslah dipastikan tidak berkarat agar tidak memudaratkan para pengguna. Bagus. Tiada karat. Selain daripada itu, mesin ini haruslah dibersihkan selepas digunakan. Maknanya, kenalah dibersihkan habuk-habuk yang ada. Halal brush. Lulus. Oh, inilah silika gel yang Cik Naim masukkan tadi. Tapi tak apa, saya yakin ia selamat kerana tiada sebarang kebocoran pada bungkusan silika ni. Bersih.
Untuk pengetahuan anda, ini merupakan bilik di mana kapsul ini hanya tunggu masa untuk dipack. Jadi, kita harus periksa bilik ini agar ia bebas daripada serangga perosak. Setelah saya memeriksa bilik simpanan ini, jangan risau, ia bebas dari sebarang serangga perosak. Saya rasa kemusykilan anda tentang produk HP ini telah pun terjawab. Lagipun segala proses pembuatan produk ini telah kita lihat sendiri dan semuanya bersih. Kita sebagai pengguna tak perlu rasa ragu-ragu untuk menggunakan produk keluaran HP ini. Melalui penyiasatan ejen halal, kami mendapati produk-produk ini sememangnya suci dan halal untuk digunakan. Bahkan, kedua-dua pihak pengeluar ini telah mendapatkan sedia halal dan setiap produk yang dikeluarkan dijaga kualitinya dengan begitu teliti. Sebelum kita berundur, sama-sama kita memahami hadis riwayat Abu Nuaim yang berbunyi, barang siapa yang memakan makanan halal selama 40 hari, nescaya Allah akan menyinari hatinya dan mengalirkan kebijaksanaan dari hatinya ke lidahnya. Sehingga berjumpa lagi dalam Ejen Halal. Assalamualaikum.